Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak. Okey, cikgu harap anak-anak sihat pada hari ini. Mari kita teruskan pembelajaran PTPR kita pada hari ini dengan tajuk Tidak Basah Lagi Kasutku. Jadi cikgu nak semua anak-anak buka muka surat 117 buku Bahasa Melayu tahun 4. Okey. Hari ini kita akan belajar kemahiran menulis, iaitu dalam kemahiran mengedit dan memurnikan teks dari segi ejaan, dari segi tanda baca dan juga penggunaan imbuhan. Okey, baik. Sekiranya anak-anak dah bersedia, mari baca sama-sama dengan cikgu agar kita dapat memurnikan teks ini bersama-sama. Okey, anak-anak dah sedia? Okey, baiklah. Tidak basah lagi kasutku. Zara dan ibunya ke kedai untuk membeli kasut sekolah yang baharu. Dengarkan perbualan Ibu Zara dengan jurujual. Encik, kami sedang mencari kasut sekolah yang kalis air. Adakah encik menjualnya? Tanya Puan Zura. Siapa Puan Zura ni? Puan Zura ni ialah ibu kepada Zara. Okey, baik. Kita teruskan. Ada. Kasut tersebut diperbuat daripada getah. Okey, baik. Kalau kita perhatikan, di belakang perkataan getah itu ada satu kotak putih. Apakah yang perlu diletakkan di belakang perkataan getah? Okey, dalam kotak putih, garis merah tersebut adalah kamu perlu betulkan tanda baca. Okey, jadi apakah tanda baca yang sesuai di sebelah perkataan getah? Okey, kalau kita tengok ayat penyata, di akhir ayat mestilah tanda nokta. Okey, kena letakkan tanda nokta pada belakang perkataan getah. Okey, baiklah kita teruskan. Namun, tidak selesa terpakai. Adakah ayat ini betul? Jika kita perhatikan, penggunaan imbuhan pada perkataan terpakai itu adalah salah. Sepatutnya, perkataan terpakai, imbuhannya ditukar kepada dipakai. Jadi, anak-anak perlu betulkan perkataan ini menjadi dipakai. Kita teruskan lagi. Saya cadangkan Puan dibeli kasut sekolah biasa yang diperbuat daripada kanvas. Kasut tersebut lebih selesa dipakai. Terang jurujual. Baik. Kita dapati ada dua perkataan yang perlu dibetulkan dari segi ejaan. Okey, yang mana dia? Okey. Perkataan lebih. Itu dari segi ejaan. Sepatutnya bagaimana eja lebih? Okey, perkataan huruf I itu perlu diganti dengan huruf I. Okey. Satu lagi, perkataan apa yang perlu dibetulkan? Dibeli. Okey, dibeli sepatutnya ditukarkan kepada perkataan membeli. Okey, kalau kita baca semula, namun tidak selesa terpakai. Namun tidak selesa dipakai. Saya cadangkan Puan membeli kasut sekolah biasa yang diperbuat daripada kanvas. Kasut tersebut lebih selesa dipakai. Terang jurujual. Okey, baik, kita teruskan. Perenggan seterusnya. Memang selesa. Okey, kenapa ada kotak putih di sebelah perkataan memang? Okey, apakah tanda baca yang sesuai yang perlu diletakkan di situ? Okey, baiklah. Tanda baca sesuai ialah pembuka kata. Bagaimana pembuka kata? Pembuka kata tu ialah koma, dua koma yang rapat. Ia terletak di atas hujung huruf M. Jadi, anak-anak perlu letakkan tanda baca di kotak itu. Memang selesa encik tetapi mudah basah apabila mengkena air hujan. Cuba kita semak. Perkataan mengkena ni betul atau tidak? Sudah tentulah salah. Sepatutnya penggunaan imbuhan apa?
Jadi terkena air hujan. Di belakang perkataan hujan sepatutnya ada apa? Bila ada pembuka kata, mesti ada penutup kata. Balas Puan Zurah. Okey, baik, kita teruskan lagi. Jika begitu, saya mengesyorkan Puan membeli penyembur kalis air ini. Okey, mari kita lihat sama-sama. Adakah perkataan mengesyorkan tu betul? Okey, perkataan ini salah dari segi ejaan. Jadi anak-anak perlu betulkan bagaimanakah ejaan mengesyorkan yang sebenarnya. Okey, sepatutnya huruf U itu digantikan dengan huruf O. Penyembur ini dapat melindungi kasut daripada basah ketika hujan, kata jurujual. Wah, bagusnya penyembur ini. Okey, ada kotak di belakang perkataan ini dan di hadapan perkataan bagaimanakah? Bagaimanakah menggunakannya? Jadi ini adalah dialog. Apabila dialog, mesti ada pembuka kata iaitu koma 2 yang rapat di atas hujung huruf B. Di belakang perkataan menggunakannya, kenapa ada kotak tu? Sebab selepas pembuka kata, bagaimanakah menggunakannya? Kemudian, apakah tanda baca yang sesuai diletakkan di kotak ini? Okey, baik. Tentulah tanda apa? Tanda nokta, tanda seru atau tanda soal? Okey, sudah tentulah tanda soal kerana ini merupakan ayat tanya. Apa bukti merupakan ayat tanya? Sebab ada perkataan kata tanya bagaimanakah. Jadi kotak ini perlu diletak dengan tanda soal. Okey, baik, kita teruskan lagi. Kamu hanya perlu menggoncangkannya dan menyemborkannya pada kasut. Okey, baik. Apakah yang salah dalam ayat tersebut? Perkataan menyemborkannya salah dari segi ejaan. Sepatutnya huruf O digantikan dengan huruf U. Okey, baik. Kita teruskan lagi. Jarak semburan ialah 15 cm dari kasut. Biarkan selama 10 minit di bawah pancaran matahari. Okey. Apa yang salah dalam ayat ini ialah perkataan 10 salah dari segi ejaan. Sepatutnya huruf O digantikan dengan huruf U. Baik, kita teruskan lagi. Bagi mendapatkan hasil yang lebih baik, kamu boleh menyemburkannya untuk lapisan kedua. Selepas itu, kamu boleh memakainya seperti biasa. Okey, kita lihat penggunaan imbuhan di sini adalah salah. Sepatutnya imbuhan apa? Sahaja. Huruf N tu tak ada. Memakainya, bukan memakainya. Okey, baik. Jelas jurujual. Okey, di belakang perkataan biasa, perlu diletakkan tanda baca apa? Tanda baca penutup kata. Sebab ini adalah merupakan dialog. Baik. Oh, begitu cara menggunakannya. Mudah sahaja. Saya berharap kasut saya bersih dan tidak basah lagi jika hari hujan, kata Zara. Okey, baik. Apa yang salah dalam ayat ini? Tentulah perkataan bersih. Okey, sepatutnya bersih. Jadi, gantikan huruf I itu dengan huruf I. Baiklah anak-anak, tugasan pada hari ini ialah anak-anak perlu salin semula petikan yang terdapat di sini dalam modul yang telah cikgu sediakan. Kemudian, edit dan murnikan teks tersebut dari segi ejaan, penggunaan imbuhan dan juga tanda baca. Baiklah, tanda baca anak-anak perlu kotakkan atau bulatkan menggunakan pensel warna berwarna merah. Manakala pembetulan bagi penggunaan imbuhan
seperti perkataan terpakai ditukar kepada dipakai, hendaklah digariskan dengan pensel warna berwarna hijau. Kemudian penggunaan ataupun pemurnian ataupun edit ejaan yang salah kepada yang betul, hendaklah menggunakan pensel warna berwarna biru. Okey, baik, cikgu ulang. Tanda baca hendaklah dikotakkan ataupun dibulatkan menggunakan pensel warna berwarna merah. Perkataan berimbuhan yang dibetulkan hendaklah menggunakan pensel warna berwarna hijau, manakala pembetulan ejaan menggunakan pensel warna berwarna biru. Jadi, cikgu harap anak-anak faham pelajaran kita pada hari ini dan selamat belajar. Sila hantar tugasan yang telah siap